Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-34. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-42 hingga 44 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan di antara mereka yang ingkar itu ada yang datang mendengar ajaranmu dengan tidak mendapat faedah sedikit pun sebagai orang pekak. Maka engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa menjadikan orang yang pekak itu mendengar. Juga kalau mereka menjadi orang yang tidak mahu memahami perkara yang didengarnya. Dan di antara mereka pula ada yang memandang kepada perkara yang engkau tunjukkan, tetapi mereka tidak nampak kebenarannya sebagai orang buta. Maka engkau, wahai Muhammad, tidak berfaedah menunjuk jalan kepada orang yang buta. Juga kalau mereka menjadi orang yang tidak tahu, orang yang tidak mahu melihat perkara yang engkau tunjukkan itu. Sesungguhnya Allah tidak menganiayai manusia sedikit pun. Akan tetapi, manusia jualah yang menganiayai diri mereka sendiri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan bahawa ayat ke-42 hingga 44 surah Yunus ini menjelaskan bagaimana sikap kaum musyrikin menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Al-Quran dan menyampaikan tuntutan Allah Subhanahu taala. Ada di antara mereka yang hadir ke majlis baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dengan tekun. Namun ada juga yang sekadar memandang tanpa menghadiri majlis dan mendengar baginda. Mereka itu adalah orang yang telah rosak fungsi berfikir mereka kerana dikotori dengan keburukan, sehingga akal tidak dapat berfungsi dengan baik. Orang yang pekak namun masih mampu menggunakan akalnya, pasti ia tetap dapat memahami. Namun kaum musyrikin ini adalah orang yang pekak dan buta, tidak mahu berfikir dan merenung, bahkan tidak berakal. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan ayat ini yang menggunakan bentuk jamak ketika menghuraikan lafaz mereka yang mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah yastami'un, bermaksud mereka mendengar. Tetapi digunakan pula lafaz mufrad atau tunggal ketika membicarakan mereka yang melihat baginda dengan kalimah yang zuru, yang bermaksud dia melihat. Ulama menyatakan bahawa ia mengisyaratkan bahawa pendengaran itu mereka lakukan dari semua penjuru
sedangkan penglihatan hanya terfokus pada satu posisi sahaja. Ibnu Ashur rahimahullah berpendapat bahawa perbezaan itu hanya untuk mempelbagaikan bentuk teks serta memudahkan penyebutannya. Kerana bentuk jamak bagi kata melihat iaitu yanzurun agak berat disebutkan di lidah berbanding dengan yanzuru. Manakala Al-Biqai pula berpendapat bentuk jamak bagi mendengar itu disebabkan kerana jumlah mereka yang ramai, sedangkan jumlah mereka yang melihat tidak banyak. Orang musyrik kagum dengan ayat Al-Quran yang mempunyai susunan ayat yang mempesonakan pendengar. Mereka ingin mendengar tetapi mereka tidak ingin diketahui bahawa mereka mendengar. Lalu mereka mendengar secara sembunyi-sembunyi sehingga untuk mendengarnya memerlukan ketekunan dan kesungguhan. Kerana itulah digunakan kalimah yastami'un dengan penambahan huruf sin dan ta. Kesungguhan mendengar dapat disembunyikan, namun berbeza dengan melihat yang sukar untuk disembunyikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-42 hingga 44 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa di antara para musyrik ada yang mendustakan Rasul. Ada yang membuka telinga mereka apabila baginda membaca Al-Quran atau apabila baginda menerangkan dasar-dasar syariat dan hukum. Tetapi mereka tidak memahami apa yang mereka dengarkan. Rasulullah SAW tidak diberi kemampuan untuk membacakan Al-Quran kepada orang yang peka dan orang yang menolak untuk memahaminya. Mendengar sesuatu yang bermanfaat itu bermaksud kita mendengar sesuatu yang kita dapat fahami dan dapat laksanakannya. Justru orang yang tidak dapat memahami apa yang didengarnya itu adalah orang yang peka. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi mentafsirkan lagi bahawa di antara mereka ada orang yang memandang baginda saat baginda membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak dapat memandang cahaya iman. Baginda SAW tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang buta, sebagaimana baginda tidak mampu memberikan petunjuk kepada mereka yang kecerdasannya rendah. Orang yang tidak memiliki panca indera penglihatan tidak mampu melihat. Begitu juga orang yang tidak mempunyai kecerdasan tidak mampu memahami petunjuk walaupun yang memberinya itu adalah seorang nabi lagi rasul. Sebagai penutup bagi tafsiran 3 ayat ini, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menjelaskan bahawa bukan sunnatullah jika dia tidak mahu memberikan sesuatu yang menyebabkan seseorang itu memperoleh petunjuk. Kerana itu Allah SWT mengutus Rasulnya dan menguatkan dalil yang menyampaikan manusia kepada kebahagiaan dunia akhirat. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-42 hingga 44 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa ada di antara mereka yang ingkar itu datang mendengar ajaran Rasulullah SAW tetapi mereka tidak mendapat faedah sedikit pun kerana mereka memekakkan telinga. Oleh itu baginda SAW tidak berkuasa menjadikan orang peka itu untuk mendengar. Apatah lagi apabila mereka menjadi orang yang tidak mahu memahami perkara yang didengarnya. Ada pula di antara mereka yang tidak dapat melihat kebenaran walaupun setelah memandang kepada perkara yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada mereka. Malah mereka itu dianggap sebagai orang yang buta. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa usaha menunjukkan jalan kepada orang yang buta adalah tidak berfaedah sekiranya mereka sendiri tidak mahu melihat perkara yang benar. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-42 hingga 44 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa jika hati telah membatu, maka pesan-pesan Al-Quran sudah tidak berguna untuknya. Orang munafik yang datang mendengarkan dan melihat Nabi SAW tidak mendapat sebarang manfaat kerana mereka memang tiada keinginan untuk itu. Hidayah Al-Quran juga tidak akan sampai bagi mereka yang buta mata hatinya. Cahaya iman itu terlihat jelas,
Tapi bagi orang yang buta mata hatinya, semua menjadi sia-sia. Bukanlah Allah yang salah dan zalim membiarkan keadaan mereka sedemikian, tapi semua atas sebab perbuatan jahat mereka sendiri. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-42 hingga 44 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-42 hingga 44 surah Yunus ini menjelaskan bahawa kaum musyrikin ini mereka sudah tidak menggunakan akal mereka untuk berfikir dengan baik tentang keindahan ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Apabila akal mereka sudah tidak difungsikan untuk memikirkan kebenaran, secara langsung mereka yang mendengar dan melihat akan menjadi pekak dan buta. Panca indera yang berfungsi namun tidak disertai akal yang berfungsi akan merencatkan fungsi panca indera itu sendiri. Firman Allah Subhanahu Taala dalam ayat ke-78 surah An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, akal, fikiran supaya kamu bersyukur. Allah Subhanahu Taala telah mengurniakan pendengaran, penglihatan dan akal fikiran buat manusia. Namun manusia memilih untuk tidak mensyukurinya dan menolak pula petunjuk daripada penciptaan pendengaran, penglihatan dan akal mereka. Jika melihat kepada situasi masyarakat kini, kebatilan sudah semakin berleluasa dan kebenaran pula semakin menyepi. Kebenaran yang sedikit itu tidak ramai yang mendengar dan melihatnya. Manakala kebatilan pula semakin disambut sehingga manusia sudah pekak dan buta akan kebenaran yang sebenar. Kebatilan itu dikatakan kebenaran dan kebenaran itu pula ditentang dan dihentam. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-42 hingga 44 surah Yunus ini ialah, pertama, sebagai Muslim, kita perlu mendengar dan melihat kandungan Al-Quran dengan penghayatan sehingga kandungannya menjadi amalan kita dalam kehidupan seharian. Kedua, umat Islam perlu membezakan kebenaran dan kebatilan dengan pertimbangan wahyu dan akal. Jika hanya menggunakan akal semata tanpa diiringi wahyu, kita boleh tersesat dan tergelincir daripada landasan agama. Ketiga, setiap Muslim perlu menggunakan akal fikiran dengan baik tanpa disekat dengan keraguan, keimanan supaya kita sentiasa dalam petunjuk dan hidayahnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.